Assalamualaikum dan salam sejahtera. Topik vlog saya hari ini mungkin nak bercerita, jika anda jumpa masalah berikut, apakah puncanya masalah pemilikan Mazda RX-8 lah ataupun RX-8. Sebab lately ni kebelakangan ini banyak saya dapat request berborak dengan YouTuber saya di WhatsApp saya tentang penjagaan Mazda RX-8, kat mana nak cari, kemungkinan kos, mindset dia macam mana yang pada saya boleh pakai RX-8. Jadi rata-rata yang mesej saya ni semua takut. Jadi kita bila bercerita benda yang benar, jadi itulah dia kan, tentang hakikat sebenar menjaga Mazda RX-8. Kalau takkanlah harga dia jatuh merudum macam tu kan. Okey, berdasarkan pengalaman saya menggunakan Mazda RX-8 melebihi setahun lebih dah. Dan kenapa saya bercerita pasal RX-8 dengan BMW saya, sebab saya masih lagi tersadai kat bengkel dalam fasa terakhir pandu uji saya tukar enjin. Okey. Jadi semasa saya mula membeli Mazda, mindset saya ialah kembalikan performance kereta kepada spek kilang. Jadi time tu saya assume lah saya tak tahu apa-apa pasal RX-8, dan sumber ilmu saya hanyalah Google, di user group, di Reddit, di YouTube. Sebab time tu saya memang tak campur mana grup-grup kereta kan. Jadi mindset saya, kalau pergi bengkel, kalau bengkel cakap macam ni, saya akan buat double check lah, betul ke masalah dia itu kan. Jadi kita sendiri membuat apa ni cakap, kajian sendiri untuk menentukan itulah masalahnya. Jadi masalah common ataupun masalah yang sentiasa pemilik RX-8 ni jumpa ialah susah nak start. Bila sebut susah nak start ni, dia punya punca banyak. Jadi saya akan senaraikan punca-puncanya, provided peralatan berikut dalam keadaan baik lah kan. Satu, cek starter anda. Nak cek starter ni, crank dia kuat ke tak, dia punya nombor ciri. Sebab starter ni ada banyak jenis kan. Starter ada Gen 1 lah, Gen 2 lah, ada yang upgraded lah. Jadi pertama sekali, kalau susah nak start, cek starter anda. Jadi sebelum cek starter anda, cek bateri anda. Bateri tu betul ke, dia punya cranking power betul ke. Jadi katakan bateri tak ada power, cek pula alternator anda tu mengecas bateri tak, sebab tu kereta digunakan. Jadi banyaklah dia punya kisah dia. Jadi susah nak start. Jadi susah nak start ni boleh diberi pada dua bahagian. Susah nak start semasa pagi-pagi nak pergi kerja, ataupun sudah berjalan jauh, matikan enjin, nak sarapan ke, nak makan tengah ni, lepas tu nak jalan balik, susah pula nak start. Jadi dia punya faktor tu banyak ya. Satu ialah susah nak start. Biasanya punca terbesar dia, kalau katakan mula-mula senang nak start dan akhir-akhir susah nak start, punca terbesar dia, punca utama ni selalunya anda punya seal sudah nipis, ataupun endapan karbon dalam kebuk enjin sudah tinggi. Jadi bila seal dah nipis, dah tak ada tekanan, jadi macam mana nak api tu nak terbakar kan dia. So, pusing macam tu tak terbakar juga. Jadi tu yang menyebabkan salah satu punca susah nak start waktu sejuk dan juga waktu panas. Kedua, starter anda tak cukup laju. Starter lama ke, ataupun starter tu dah mula usia kan. Jadi starter ni pula berkaitan pula dengan kekuatan bateri. Jadi kalau mungkin starter okey, bateri pula tak kuat. Jadi cek kat situ, satu persatu kita cek. Kalau dah betul starter tu laju dan masih susah nak start, dan kita boleh bagi keputusan, okey, mungkin nak besar lah kereta, nak kena overhaul lah kan, ataupun nak kena buang karbon. Jadi at least kita tahu sebelum kita pergi bengkel, kita dah narrow down kita punya problem. Susah nak start masa pagi-pagi, ni
punca ni, mungkin ni punca ni, kita dah set mind. Okay, kalau susah masa nak panas pun, okay, kita dah set mindset kita, mungkin dah longgar lah, dia punya compression dah tak ada. Okay, jadi berbalik kepada video saya sebelum ni, kenapa? Sebab itulah saya menggalakkan untuk ada sesi buang karbon, sekali-sekala tekan kita RPM sampai 9. Sebab nak buang karbon supaya tak nak karbon terbentuk dalam enjin, dan akibatnya kalau karbon terbentuk, seal Mazda tu, seal kereta enjin rotary tu semakin lama semakin haus. Jadi untuk mengurangkan karbon tu terbentuk, sebab itulah saya sarankan menggunakan RON 97 dan guna tuti tu untuk membantu pelinciran kebuk enjin kita supaya tak tercalar. Bukan untuk mudah bagi bakar, dia membantu lubrication sebab dalam Mazda MX-5 ada apa ni, ada kata kewalangan belakangan, ada OMP oil metering pump. Setiap masa sistem elektronik akan pancitkan minyak enjin part T tu ke dalam kebuk pengaran untuk membantu lubrication. Itu memang sifat enjin rotary, makin lama dia makin haus. So kan enjin rotary ni adalah enjin kapal terbang lah, kena sentiasa dipantau berkala dia punya maintenance. Dia main belasah bawa tapi tak penting. Okay, itu cerita susah nak start lah kan. Jadi kita boleh pecahkan bateri, alternator, starter dan coil. Kemungkinan besar coil dah nak kong. Jadi kita nak tahu macam mana nak tahu coil kita ni. Dia ada 4 coil setiap rotor ada 2. Jadi coil ni pula harganya tak murah. Jadi macam mana nak tahu coil tu dalam keadaan sihat? Senang je. Kereta Mazda RX auto ke manual ke, dia mampu rev pergi 9100 RPM, 9K lah mungkin, sampai tit. Jadi kalau kereta anda tak mampu ataupun mengambil masa macam lambat sangat nak pergi top tu, petanda besar coil nak kong. Jadi kita sebut coil nak kong, dia akan berkait rapat pula dengan plug. Jadi anda kena tahu plug RX ni dia terbalik, ada special dia ada leading dengan trailing, L dengan T. Dekat blok engine tu ada beritahu ni plug T duduk sini, plug L duduk sini. Jadi ini adalah anda punya tanggungjawab untuk pergi buka tayar sebelah kiri tu, cek kereta anda, buka tayar sebelah kiri, ambil lampu suruh cek, buka plug, tengok betul ke ataupun kalau anda tak berani, anda pergi bengkel lah, bukakan plug, pasang balik betul kat T ke bahagian T, L ke bahagian L. Sebab kalau plug terbalik, enjin anda akan kurang kuasa dan kurang kuasa pembakaran. Lama-lama blok akan termendap, karbon akan termendap dan akhirnya enjin akan rosak over the time. Dan pula kemungkinan besar coil pun bagi api betul menyebabkan api tak betul. Jadi coil ni adalah barang yang wear and tear, dia akan rosak. Jadi kena pastikan anda kalau dalam kereta anda tu ada spare coil lah, coil yang original Mazda lah, jangan bukan coil OEM. Kalau boleh coil ni pada saya, sebab dia jantung benda-benda komponen penting, better beli original Mazda lah, barulah, sebab benda ni wear and tear. Okay. Jadi RPM tak lawas, kebiasaannya coil dengan plug. Memang tu selalu puncanya. Okay. Lepas tu apa lagi? Minyak RX memang pakai rotary memang telan makan minyak, tapi mungkin ada ketika daripada label label biasa telan rimat kepala ni lah, label naga pula, dinosaur haus pula contohnya. Jadah ni isi full kejap je habis kan. Apa pula puncanya minyak macam air habis ni lah. Okay. Dan tu pula selalunya akan berkait rapat dengan pembakaran ataupun campuran AFR lah, air fuel ratio. Kat situ kena tengok pula oxygen meter, adalah meter yang dekat sebelum intake tu, dan juga sensor, auto sensor, oxygen meter pula, auto sensor sebelum intake.
dan juga auto sensor dekat exhaust selepas keluar manifold tu, kat bawah tu ada lagi auto sensor. Jadi make sure dua-dua tu dalam keadaan baik ataupun brand new lah. Anda boleh beli kereta, itu benda yang kena tukar dulu. Bila auto sensor tak berfungsi dengan baik, plug apa tu ignition, ingat kereta anda sekian dan dia pergi tambah je minyak sebab anda perform ke apa ke, jadi kita tak tahu. Jadi computer box ingat kita memerlukan minyak lebih pada tak. Jadi kemungkinan besar kat situ lah. Satu lagi, barometric sensor pun kena betul. Barometric sensor ni selalu punca saya tengok kat YouTube. Betul lah punca utama minyak lahanat, macam susah apa ni, susah nak idle. Okay, itu topik seterusnya, kenapa kereta susah nak idle. Jadi kalau minyak macam air tu biasanya melibatkan sensor tu lah, auto sensor yang dekat intake dan satu ke bawah tu. Provided benda-benda lain dalam fungsi dalam keadaan baik lah provided tu plug okey, coil okey, engine compression okey. Itu maksud saya provided tu maksudnya saya mengassumekan benda-benda lain tu dalam keadaan baik lah. Okey, idling lahanat, start dia tak nak hidup, start hidup tapi tak nak stay. Biasanya masalah idling ni dia akan berpunca dengan barometric sensor belah kanan, belah kanan. Boleh cari dekat YouTube barometric sensor for RS8. Sensor tu kena beli baru lah kalau dah jumpa masalah tersebut. Dan juga mungkin berkait rapat dengan condition plug dan juga condition wire plug punya ignition cable lah. Situlah. Lepas tu banyak yang tanya saya, apa benda lah meter sebelah kiri tu kan. Itu adalah oil pressure meter, bukan oil temp. Oil temp anda kena pasang asing. Pressure meter tu kalau duduk tengah bahaya, dia tak ada pressure, jadi patutnya dia ke kanan. Jadi untuk nak menunjukkan ada pressure minyak. Jadi pressure minyak ni berkait rapat minyak ni dalam keadaan bersih. Sebab tu saya selalu tekankan minyak pakai minyak mineral sahaja, ubah setiap 3000 km. Kenapa mineral? Seperti pernah saya utarakan sebelum ni, sebab kita ada OMP oil metering pump. Oil metering pump akan pancitkan minyak pati tu, minyak hitam dalam kita punya combustion chamber. Apa fungsi dia? Untuk melincirkan pergerakan rotor, membakar benda tu lah. Kita ada rotor dalam tu kan, jadi dia perlukan lubrication. Kalau besi dengan besi belaga, overheat lah dia. Jadi minyak tu dia kerja dia cooling down the process. Itulah rotary ke piston. Apa lagi isu yang selalu saya kena minyak macam lahanat, selalu kereta tak power. Ini subjektif. Kereta tak power ni selalunya coil, selalunya mesti coil, ataupun penggunaan open pot air filter, angin terlebih tapi tak tuning ECU pun punca juga. Thread pipe tak ada mid range power pun punca juga. Jadi disebabkan Malaysia ni tak sangat ketat tak adalah ujian berkala untuk uji asap exhaust ni. Pada saya punca utama kereta kita senang overheat RS ni senang overheat ialah penggunaan catalyzer dekat tengah-tengah ni. Jadi selalunya kita akan ganti dengan free flow lah. Benda tu nak ganti mahal tu. Jadi ganti dengan free flow punya mid pipe bagi lawas enjin. Sekarang ni saya tak cerita performance sebab pada saya pakai RS ni ikut spek kilang dah mencukupi daripada saya 200 horsepower kan. Sebab saya bukan layan top speed. Saya lagi suka enjoy driving macam ni. Kalau ada kelapangan layan track day. Jadi saya punya lejan tu memang kat track day lah, kat lintas Sepang. Itu dia Subaru. Dan satu Privy Tempo cuba mengejar Subaru. Okey. Apa lagi isu yang selalu dijumpai oleh
sampai bilik RS ni, sampai kepala pening kepala lah. Steering tiba-tiba berat lah Hanat. Berat macam apa ni, tak ada power steering. Susah betul, padahal kita ada power steering. Ini apa puncanya? Sensor untuk EPS, electronic power steering, kontak dia tak betul. Jadi kat mana dia punya sensor tu nak cuci, semua dia pakai contact cleaner. Jadi dekat bawah, kat depan tu, kat radiator area, kat bawah tu ada wiring harness untuk steering tau. Buka, sembuh sahaja dia punya dia punya kontak situ, pasang balik, insyaAllah steering okey balik. RPM naik turun macam orang gila. Tu fuse besar dekat fuse box tu, fuse besar tu dah rosak 12A kot. Dah besar warna putih kat bawah dia. Ni fuse box. Dekat bawah tu ada satu fuse besar tu. Bukan putus ke, macam mana boleh putus tu? Alam lah kan. Mungkin wire short ke apa putus kat situ, jadi RPM macam orang gila. Kita tak nak start. Dia naik turun betul, kita tak nak start. Tu fuse. Okay lah, itu sahaja kot yang the normal issues kereta standard ni lah. Kita benda yang kalau kita tak modify engine, insyaAllah semuanya akan berjalan dengan lancar lah. Lepas tu apa lagi radiator RX-8 ni sangatlah brittle, sangatlah cepat patah dari depan. Jadi selalulah check bahagian yang expansion tank tu ke main radiator tu. Masa cabut hose dia perlahan-lahan, jangan terus dia patah nanti, nangis tau. Jadi katakan anda nak service radiator, anda sendiri yang better buka, tengok, tarik. Jangan saya patah benda penyambung expansion tank tu. Saya dah kena dah, habis beli sebiji radiator baru, nangis tak berlagu lah. Okay, itu sajalah. Saya rasa tip saya penjagaan RX untuk daily drive lah. Kalau kereta dah tip-top, dah setahun tu, pada saya adalah kembalikan kepada OEM punya spek. Kalau ABS rosak, ganti ABS modul. Kalau menyala lampu-lampu, check engine tu, belajar-belajarlah, baca OBD, beli OBD reader dekat Shopee tu, cocok kat handphone kita, beli satu aplikasi nama Talk. So kita listkan apa masalah ni, kita Google. Kita sekarang ni warga Google, sebab kadang-kadang kita ni lagi bijak daripada mekanik. Jadi mekanik ni kadang-kadang dia tak tahu apa-apa pun. Jadi kita dah Google tu, kita dah simpan dalam hati. Okey, kemungkinan ni kerosakan dia, tengok apa mekanik kata. Tapi kalau mekanik salahkan, kata dia tak tahu, okey lah. Kalau digoreng kita tu, kita kena prepare lah. Ni mamak dia goreng aku ni. Okey, kita pergi next mekanik pula, apa masalah ni. So kita cuma nak cari mekanik yang honest, yang tak menyebabkan poket kita nipis. Jadi yang owner RX-8 yang tak ambil tahu, ni lah punca poket anda menipis, kena goreng mekanik aja kerjanya. Macam saya tak suggest pergi beli barang OEM, pada saya lebih kepada original Mazda lah. Pelak ada case Mazda RX pakai plug potong wira, dia punya ignorance, dia tak tahu, dia tak nak ambil tahu, ingat kereta sama macam kereta piston, dia beli sebab cantik, jaga enjin tak tahu, tak apa. Dan ada satu kisah, dia terkejut badak kenapa enjin dia, check enjin apa tu, oil naik, sebab dia tak tahu kot Mazda RX ni makan minyak. Memanglah dia makan minyak. Sebab itulah Mazda RX mencipta OMP, kita kena check kandungan minyak hitam tu tidak lebih dan tidak kurang, kena sentiasa. Sebab tu saya cakap setiap 3,000 km tukar minyak hitam. Jangan lenjan sampai 10,000, 20,000 km pula. Itu kata piston boleh lah, ini RX tak boleh. Sebab enjin rotary menggunakan minyak hitam tu untuk makanan dia. Okey, sampai di sini sajalah kot. Saya bercerita, dia banyak sangat cerita. Nanti kan terus takut anda nak pakai Mazda RX-8. Jangan pakai beli RX-8 untuk kereta daily, beli untuk weekend car. At least macam ni daily saya, lepas tu second daily saya kereta lain, third baru RX-8. Kereta tu memang kerjanya tersadai kat bengkel ataupun tersadai kat rumah, keluar weekend je. Kalau buat daily tu memang anda hebat lah, saya salute anda. Kereta ni pun buat daily pun pening kepala dia punya consumption dia. Nampak tak? 1 liter boleh pergi 9 km je ni kereta apa ni tu. Okay,
Kita sampai di sini sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.